Baiklah. Assalamualaikum. Mesti ceria sedikit ya. Ya, apa khabar rakan Madini? penyampai kita daripada daerah Belaid, Madini Haji Ahmad? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Dani dan juga kru yang bertugas pada hari ini dalam keadaan yang baik juga ya. Apa khabar dengan Dini dan Nahmira juga? Alhamdulillah kita berdua sehat. Sebenarnya saya suka dengan baju Madini pada hari ini ya. Cukup ceria. Cukup ceria sekali. Terima kasih. Alhamdulillah. Sebenarnya tadi mengharapkan pujian balik Betul. Tapi Madini ni tidak. Dia puji balik. Baiklah okay. Madini. Kan bertanya ni Madini, tadi kami ada berbincang mengenai dengan bulan Ramadan yang bakal menjelang. Orang kurang daripada sebulan lagi Madini ya. Jadi kalau Madini sendiri kalau tadi berbicara mengenai bulan Ramadan, apakah perkara yang rasanya dirindui ataupun yang sering dinanti-nantikan di bulan Ramadan? Ya, secara peribadi ya Dini dan Mahira ya, ada dua perkara yang Dani rindukan sewaktu kita ni berada di bulan Ramadan ya. Yang pertama merindui menghadiri ke masjid-masjid untuk menunaikan sunat tarawih. Kerana sebelum ini Dani pernah mengunjungi beberapa masjid yang ada di negara Brunei Darussalam untuk merasakan suasana malam tarawih. Dan yang kedua Dani merindui gerai Ramadan ya, kerana salah satu daripadanya yang Dani nantikan iaitu satu minuman iaitu air tebu ataupun orang air gelagah orang kita ni, kerana ia memang segar bila diminum sewaktu berbuka ya. Betul sekali. Walaupun air gelagah ni ada berjual di bulan-bulan yang lain, tapi lain auranya apabila ini dijual di bulan Ramadan kan. Betul. Lain. Alhamdulillah. Jadi kita terus saja serahkan kepada Madini untuk berkongsi maklumat dan juga bahan dari daerah Belaid. Silakan Madini. Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Dini dan Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berhujung minggu. Alhamdulillah, terima kasih atas kesihatan anda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Belaid. Seperti biasa kami akan memberikan informasi dan juga bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Dan untuk menembus kita keadaan cuaca di daerah Belaid adalah dalam keadaan yang baik saja ya. Jadi apa saja yang bisa kita rancangkan pada hujung minggu ini, didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar, selaras dengan apa yang dirancangkan, dan pastikan bis kita jika merancang untuk berjalan bersama dengan keluarga dan patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Baiklah, saya akan kongsikan dua info semasa yang berlaku di daerah Belaid, iaitu pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari ini Ahad 13 Mac 2022, yang mana ianya akan bermula pada pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 pagi dan akan diteruskan semula pada pukul 1.30 petang sehingga pukul 4 petang. Dan kawasan yang terjejas ialah simpang 230 hingga simpang 331 Jalan Kecil Lumut, Sungai Taring, dan penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja stringing 11 kV aerial cable di Jalan Kecil Sungai Taring Lumut ke Jalan Kecil Sungai Taring B. Jadi diharapkan kepada penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan agar mengambil maklum tentang perkara yang telah disampaikan. Baiklah, sebelum saya mengungsikan info yang kedua, apa kata kita saksikan dahulu satu bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk edisi hujung minggu ini.
idea kreatif yang boleh dicuba sebagai sumbangan Ketani dalam memelihara alam sekitar yang dapat membuka minda ataupun memberikan ilham dalam menggunakan barang terbuang kepada sesuatu yang lebih berguna. Pernahkah anda terfikir untuk menggunakan bahan buangan di Kitar semula menjadi sesuatu yang unik dan cantik? Di samping membantu mengurangkan bahan buangan, ianya juga membantu mengurangkan pembaziran penggunaan sumber semula jadi. Contohnya seperti kelapa tua ini. Sudah setentunya ia akan dibuang begitu saja. Namun, jika Ketani menggunakannya secara kreatif, ianya mampu tampil menarik dan cantik seperti ini. Kelapa tua yang sudah tidak digunakan lagi sudah pasti akan dibuang begitu saja. Tetapi, jika digunakan semula dengan kreatif, ianya mampu menjadi barangan berlainan fungsi yang berguna dan menawan. Antara barang-barang yang tidak ternilai ialah tayar kenderaan. Jangan sesekali dibakar ataupun jangan dibiarkan berata-rata kerana ianya berbahaya. Apa kata sekiranya Ketani menggunakan idea kreatif Kitar semula seperti ini? Tayar-tayar ini boleh dijadikan sesuatu yang menarik dan cantik untuk dipandang seperti ini. Idea kreatif seperti ini merupakan salah satu sumbangan Ketani dalam memelihara alam sekitar. Ianya juga boleh membuka minda dan memberikan ilham kepada Ketani untuk menggunakan bahan buangan menjadi sesuatu yang lebih berguna. Ini adalah beberapa contoh kegunaan kayu terbuang yang dijadikan perabot. Idea kreatif yang bukan sahaja menarik untuk dipandang, malah selesa untuk digunakan. Yang lebih penting, kosnya murah dan menjimatkan. Barang terbuang seperti kaedah Kitar semula seperti ini boleh dijadikan sebagai contoh. Tiada pembaziran dan bermanfaat pula untuk semua. Hiasan dinding yang menarik dan menawan ini dihasilkan dari penutup rem kereta. Setelah digantung indah di dinding, pasti ada yang berkenan. Kreativiti dan kemahiran itulah yang diperlukan. Tidak perlu berbelanja untuk sesuatu barangan, sumber alam yang sudah ada. Pasti cukup untuk dieksploitasi tanpa perlu menambahkan lagi kemusnahan untuk produk yang berasal dari hasil kemusnahan alam semula jadi. Sekiranya Ketani bijak menilai sesuatu barangan terbuang dan kreatif dan mengolahkannya menjadi sesuatu yang lain, pastinya hasilnya cukup menarik. Tidak semua orang Ketani yang berkemahiran dan kreatif seperti ini. Jangan dianggap semua barang yang lama, rosak dan barang terbuang, dianggap sampah dan dibuang begitu saja. Ingatlah, setiap satu daripadanya terhasil daripada sumber semula jadi yang terhad. Itu dia ada bahan yang dikongsikan oleh rakan tugas kita Espalinif, iaitu mengenai dengan kreativiti Kitar semula. Pada keseluruhannya, Kitar semula mempunyai banyak faedah kepada alam sekitar. Kitar semula akan mengurangkan penggunaan sumber semula jadi, mengurangkan pemindahan komuniti dan hidupan liar.
Janganlah semua benda yang sudah lama, rosak dan bahan terbuang itu dianggap sampah dan dibuang begitu saja. Setiap darinya terhasil dari sumber alam semula jadi yang terhad. Maka gunakanlah ia semula dengan kreatif. Dengan kreativiti kita semula ada untung, alam pun terpelihara. Baiklah Auda, sekarang saya akan kongsikan info kedua yang ada di daerah Belait, iaitu mengenai dengan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan telah membukakan bagi mereka yang berkeinginan untuk menyumbangkan tenaga khidmat mereka, iaitu sukarelawan. Auda bolehlah mendaftar diri melalui laman sesawang www.sukarelawanbelia.com. Dan syarat-syarat kemasukan sukarelawan di antaranya iaitu melengkapi dos ketiga, berumur 18 tahun ke atas, tiada masalah kenderaan, sihat dan tanpa sebarang gejala selesma, dikehendaki untuk menjalani antigen rapid test atau swabbing setiap 2 hari, komited dan bersedia untuk bertugas dan mempunyai kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Melayu dan Inggeris, baik secara lisan atau bertulis. Turut dimaklumkan juga bagi daerah Belait, pusat agihan makanan diadakan di Dewan Bandaran Kuala Belait. Dan sebarang pertanyaan bis kita bolehlah menghubungi ke talian 714-8781. Saya ulangi, 714-8781. Baiklah Auda, itu saja perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah di lain kesempatan kami akan membawakan info-info semasa dan juga bahan yang lebih menarik dari daerah Belait. Sekarang kita serahkan kembali kepada Dini dan Mahira. Silakan.